Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apakah pengalaman sebagai seorang wakil untuk memutuskan tunang? Okey, so bukan anda putus tunang tahu, tapi sebagai wakil untuk putuskan tunang. So, ini pengalaman saya yang pertama lah sebagai wakil untuk putuskan tunang dan ini bukan sesuatu yang menarik untuk kita lalui lah sebenarnya. So, untuk pengetahuan apabila kita menguruskan pertunangan seseorang itu, yang pertama kita akan buat perjanjian dengan pihak lelaki atau wanita tersebut lah, di mana mungkin dia akan berikan dua bentuk cincin kepada wanita tersebut dan katakanlah uh, orang kata hantaran pertunangan adalah antara kahwin lah, dia katakan sebanyak RM10,000, mungkin dia kasi separuh RM5,000 dan kemudian kita buat perjanjian. Ini adalah penting kan, perjanjian ini adalah penting, di mana jika berlaku apa-apa masalah, so kita akan pulangkan wang balik atau bagaimana, itu dah perjanjian tersebut kita uruskan lah. So dalam kes ini kita telah buat perjanjian di mana jika berlaku putusan putus, kita akan pulangkan kesemuanya barangan tersebut kepada pihak tersebut, atau lelaki atau wanita lah. Okey, dan ini telah berlaku. Okey, dan setelah berapa lama bertunang, berlaku sikit persengketaan dan pihak wanita, pihak saya lah, ingin memutuskan pertunangan. Ini disebabkan hal yang tertentu lah. So, ini adalah satu pengalaman yang cukup mendebarkan untuk saya secara peribadinya lah, di mana kita nak pergi untuk orang kata bukan yang gembira bukan sesuatu yang gembira, tapi untuk memutuskan hubungan sebenarnya dan hubungan anak muda ni memang dia tengah sedih dia bercinta, kalau putus dia sedih, tetapi pada saya mewakili pihak-pihak yang mewakil sebagai orang yang putus pertunangan ni, wakil pun sedih juga kerana ingin berjumpa dan memutuskan hubungan tersebut so kami pergilah pada ketika itu, di mana saya dapat dua bentuk cincin tersebut dan saya dapat pakai wang yang diberikan tu untuk pulangkan balik kepada keluarga pihak lelaki tersebut lah. Okey, kita pergi sana lah. So, saya dengan beberapa orang yang terlibat pergi, tak ramai lah sebab 60 ke apa, ramai. So, pergi ke rumah pihak lelaki tersebut dan pada ketika itu hanya terdapat ibu dan ayah saja di situlah, ibu dan ayah pihak lelaki. So, saya merasa baik kerana pihak lelaki ini bapa dia adalah agak emosional manakala ibu dia pula nampak masam biasalah seorang wanita memang selalu emosi ini kita kena akui, di mana dia kan nak putus tunang kan. So mengenai perbincangan tersebut kita pun faham, kita betul ini kan anak muda bercinta ni, kita bukan boleh tentukan, ada kalanya dia akan orang kata menjadi, ada kalanya tidak menjadi, dan kita hanya merancang saja, Tuhan menentukan jodoh dan maut di tangan Tuhan. Betul. So kita sebagai orang yang bertanggungjawab terpaksa ambil tanggungjawab ini dan akan ambil responsibility ini. So kita datang sebagai wakil untuk pulangkan cincin dan wang tersebut lah. So ayah dia pun setuju. So bincanglah, harap antara kita tak ada hubungan apa-apa. Ni anak-anak muda kan. So perbincangan tu dengan amat majas sekali. Ini kelebihannya bila bawa sesuatu apa saya lihat apabila melibatkan satu perkara perbincangan yang serius, perlu ada pihak lelaki jangan babitkan pihak wanita lah kerana mereka emosi. Ini secara pandangan peribadi saya lah, apa yang kita lihat ada hal yang tertentu dan beberapa hal yang pernah saya lalui lah. So, dah sampai 10 minit kami pulang, kami kata kami tak nak malam lama kerana benda ni benda yang sedih, kita tak mau panjangkan cerita, kita pulang lepas 10 minit kami balik inilah pengalaman kami. So untuk nasihat saya pada yang akan bertunang dan bakal bertunang dan telah bertunang, okey, pastikan sebelum anda membuat keputusan untuk bertunang, pastikan anda ini adalah anda punya teman hidup atau rakan hidup anda selamanya, adalah sesuatu atau tidak. Okey, janganlah tunang, masa buat majlis tunang kita sewa pelamin, kita suruh makan, semua ada satu kerugian lah. Menurut saya itulah okey lah, daripada dah kahwin cerai lagi bahaya betul. So yang ini okey lah, tetapi adakah lebih baik jika pertunangan itu berjalan dengan lancar, terus kahwin dan terus berjalan dengan lancar sebagai seorang kehidupan suami isteri, itu lagi baik daripada kita bercinta di setengah jalan dan bertunang putus. Okey, so ini adalah sesuatu yang perlu anda yang bujang ni, yang akan bertunang ni, fikirkan dahulu sebelum anda membuat keputusan betul-betul untuk membuat pertunangan tersebut. Adakah mempunyai kewangan yang kukuh? Adakah mempunyai pekerjaan yang kukuh? Adakah anda sanggup menanggung tanggungjawab sebagai seorang suami atau seorang isteri pada masa akan datang? Ini semua patut tanya diri anda dulu sebelum anda untuk bertunang. Okey. Dan kedua, jangan ikat pertunangan terlalu lama
Bila terlalu lama diikat pertunangan tersebut, ia akan menimbulkan banyak masalah kerana orang Melayu kata dia sebagai darah manis, betul? So, ikat 6 bulan pun setengah tahun sudah cukup lah, tak perlu lama-lama. Zaman sekarang ni ikat dah lama, kerana banyak sangat dugaannya. So, 6 bulan terus kahwin. Lagi lama ke panjang akan berlaku macam-macam hal. Lagipun umur wanita tersebut lama lagi tinggi. Wanita umur lagi tinggi lagi tak laku kan. So, jangan kita bebankan ikat tu dengan terlalu lama untuk memakan wanita tersebut. Kalau anda seorang lelaki lah. So, 6 bulan kahwin. So, itu anda perlukan kewangan yang kukuh sebelum berkahwin. Fikirkan dahulu sebelum anda membuat pertunangan tersebut. Jangan putus tengah jalan kerana anda akan menyusahkan bukan diri anda sahaja, tapi pada ibu bapa anda, pada wakil untuk pertunangan anda, pada bakal mak mentua anda, semua akan menimbulkan masalah pada masa akan datang dan ini bukanlah sesuatu yang seronok untuk dilakukan. Okey, so fikir dahulu sebelum anda buat keputusan untuk bertunang. Love is blind. Tetapi jangan terlalu kita dibutakan oleh percintaan, kita nak bertunang, kemudian putus, kemudian menangis dan juga menyusahkan semua orang. Itu tak bagus. Okey. So inilah nasihat saya lah, pengalaman saya, dan saya rasa ini satu pengalaman yang amat menarik dan saya rasa seronok melaluinya, betul? Kerana ini satu, orang kata, bukan semua orang dapat pengalaman ni, cuma saya lebih tahulah debaran dia, cara dia begitu kan. So, kesan nak buat saya lah. Okay. Tetapi walaupun tanggungjawab saya untuk menguruskannya, itu sekeh. Semua saya nak berkongsi di sini saja. Okey. Jangan lupa untuk subscribe Hanif Live untuk dapatkan tips menarik tentang isu semasa, isu kehidupan di sini. Okey, Assalamualaikum.